Terima kasih Tuan Dipertua kerana telah memberikan peluang kepada Sungai Petani untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024. Sebelum memulakan perbahasan, suka Sungai Petani ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama kita bersatu padu, bersolidariti tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan fahaman ideologi politik untuk kita mengutuk sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh Zionis Israel pada hari ini yang telah pun mencabuli hak asasi manusia rakyat Palestin khususnya, yang mana ini merupakan pencabulan paling jijik dalam sejarah dunia. Maka dari itu saya ingin juga menjemput seluruh sahabat-sahabat ahli Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama kita dalam anjuran satu himpunan solidariti bersama rakyat Palestin yang akan berlangsung di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil pada 24 Oktober dari jam 7 malam, iaitu hari esok. Tuan Yang Dipertua, perbahasan Belanjawan Madani pada hari ini, saya bersetuju dengan sahabat saya yang berhormat Subang yang mengatakan bahawa belanjawan ini adalah satu belanjawan yang berani. Dan saya ingin menambah, bukan sahaja berani, tetapi ini adalah belanjawan manusiawi. Tuan Yang Dipertua, yang amat berhormat Tambun memetik seorang filosof, Malik bin Nabi, yang mana beliau ini merupakan satu civilization thinker. Di dalam nukilannya The Question of Ideas in the Muslim Country, beliau telah mencerakinkan yang mana merupakan satu musibah buat sesebuah negara jika kerajaan tidak menyelami hati nurani rakyatnya. Tuan Yang Dipertua, komponen utama terbinanya sebuah negara bangsa yang berjaya ialah bagaimana kita melayan golongan yang paling rentan dalam negara tersebut. Dan dalam aspek ini saya ingin mengatakan bahawa golongan yang rentan adalah golongan orang kurang upaya. Dan dari pemerhatian saya di kawasan saya di Sungai Petani, pendidikan khas sebenarnya masih memerlukan banyak penambahbaikan. Pendidikan khas juga hanya dapat dijayakan jika diberikan satu alat bantuan pengajaran serta penambahbaikan dari segi teknik maupun silibus khusus. Sedikit sebanyak peruntukan sebanyak 30 juta ringgit dalam belanjawan kali ini akan dapat membantu ke arah ini. Dan saya berterima kasih atas pertimbangan ini. Pendidikan dan latihan kemahiran menurut kaedah yang tepat adalah satu-satunya jaminan untuk anak-anak istimewa ini supaya dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan rakan-rakan mereka. Jika tidak, saban tahun kita akan lihat bagaimana keciciran anak-anak OKU ini di dalam pembelajaran mereka. Tuan Yang Dipertua, di kampus-kampus universiti, saya melihat accessibility dengan izin atau laluan untuk golongan orang kurang upaya ini masih tidak begitu hebat. Dan kalau kita lihat bagaimana orang kurang upaya dan golongan rentan, ibu hamil atau warga emas yang inginkan accessibility yang baik itu tidak ada di kampus-kampus. Dan kita lihat dengan penambahan bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan, diharapkan supaya akan lebih teliti lagi mengenai accessibility dengan izin terhadap golongan rentan ini, dan adanya penambahan RAM yang lebih baik di kampus-kampus supaya golongan ini juga dapat menikmati aktiviti-aktiviti yang lebih baik dan lebih kondusif. Dan tugas kita sebagai ahli parlimen adalah untuk empower komuniti rentan ini. Saya yakin dengan 300 juta ringgit untuk tambah baik fasiliti di kampus-kampus ini akan digunakan sebaiknya untuk golongan rentan ini. Tuan Yang Dipertua, ingin saya menyentuh isu kesihatan. Kesihatan adalah antara elemen penting yang menentukan jatuh naiknya sesebuah negara. Dan saya
mengambil positif dan memuji pihak kerajaan kerana memberikan antara pertambahan yang terbanyak kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan mutu kesihatan di negara kita ini ditambah baik lagi. Namun begitu, kita perlu melihat bagaimana kesihatan ini mencegah lebih baik daripada mengubati. Saya ingin menyentuh non-communicable disease di Malaysia. Top 3 adalah diabetes, hypertension dan high cholesterol. Yang mana semua ini akan mengarah ke arah obesitas, cardiovascular system akan rosak dan pelbagai lagi. Dan ini memberikan kerugian yang besar kepada kerajaan untuk menanggung kos perubatan-perubatan ini. Sehingga lebih daripada 22 bilion tanggungan kerajaan. Dan saya harap usaha sama antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan supaya dapat satu formula baru bagaimana untuk kita mengolah nasi atau beras pada hari ini. Kita lihat terlalu tinggi dia punya kuantiti, dia punya karbohidrat dan juga glukos di dalamnya. Kalau boleh kita mengolah beras tersebut supaya menjadi lebih sihat, yang menjadi makanan ruji untuk rakyat Malaysia, itu adalah lebih baik. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 yang lalu, saya menyentuh bahawa pentingnya untuk kita tingkatkan penjagaan primary healthcare. Dan ini saya puji kerajaan kerana telah memperkenalkan skim perubatan madani dan PKB40 yang telah pun mengurangkan kesesakan di hospital. Namun begitu, kita lihat banyak ahli-ahli yang berhormat masih mengeluhkan bahawa hospital-hospital masih sesak. Termasuklah di kawasan saya sendiri di Sungai Petani, Hospital Sultan Abdul Halim yang cukup padat dan sesak saban hari. Oleh itu, saya percaya bahawa tiba masanya untuk kita mempercepatkan pacuan rombakan sistem kesihatan dengan melaksanakan show kertas putih kesihatan bermula dengan belanjawan 2024. Izinkan saya untuk mencadangkan beberapa langkah tambahan seperti beberapa langkah yang akan saya sebutkan ini. Pertamanya, terdapat banyak klinik kesihatan, klinik desa, banyak klinik kesihatan dan klinik desa, tapi kelengkapan itu masih belum lengkap. Kalau kita boleh menambah baik kelengkapan klinik kesihatan, klinik desa, supaya kalau ada berlaku hal-hal yang kecil, bukan hal-hal kemalangan yang besar, maka perkara ini dapat ditangani oleh klinik kesihatan dan klinik desa. Dan perlu adanya lebih banyak alat-alat supaya ini akan mengurangkan beban di emergency department di hospital-hospital besar. Jadi rakyat juga akan mencari atau akan pergi ke klinik-klinik supaya mendapatkan rawatan kerana klinik kesihatan ini sudah pun dilengkapi dengan perkara-perkara yang dapat dilakukan untuk penanganan awal sakit tersebut. Seperti X-ray, OPD-MCH dan makmal perlu dibekalkan di dalam klinik-klinik kesihatan kita. Keduanya, perlunya penerangan oleh pihak kerajaan. Sekarang ini kita lihat banyak pasien-pasien yang pergi ke hospital-hospital dengan sakit yang ringan. Mungkin hanya flu, batuk dan sebagainya. Padahal rawatan-rawatan awal ini boleh didapatkan di klinik-klinik kesihatan. Inilah tugasan kementerian-kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi, untuk memberikan penerangan kepada rakyat bahawa apa yang boleh didapatkan di hospital dan apa sebenarnya yang boleh didapatkan di klinik-klinik kesihatan dan klinik desa. Jadi kerjasama antara kementerian ini amat-amatlah penting. Dan ketiga yang ingin saya tekankan ialah berkenaan pendigitalan rekod kesihatan, yang saya sangat berterima kasih kepada Menteri Kesihatan dan yang amat berhormat Menteri Kewangan kerana telah memperuntukkan 150 juta ringgit khusus untuk menyelenggara sistem IT untuk proses pendigitalan ini. Sudah pasti dengan rekod digital ini, tahap kecekapan institusi kesihatan kita akan meningkat dan perkongsian maklumat
antara institusi ini akan memudahkan servis kepada rakyat. Dan saya juga ingin dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan mengenai pusat kanser wilayah utara yang akan dibentuk, apakah proses terkini, dan sekali lagi, dengan kepadatan penduduk khususnya di kawasan Sungai Petani ini, alangkah baiknya jika adanya satu kompleks kesihatan awam yang di dalamnya itu ada pejabat kesihatan daerah, ada segala wellness hub dan sektor-sektor lain di dalamnya yang dapat membantu mengurangi beban di hospital nanti, insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, saya sebutkan di awal tadi bahawa ini merupakan suatu belanjawan yang berani dan manusiawi. Belanjawan ini adalah menekankan pembelaan terhadap mereka yang paling rentan antara kita. Penyasaran semula subsidi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun ini adalah satu langkah berani, dan setengah pihak mungkin menganggap ini adalah radikal. Namun inilah yang kita perlukan sekarang ini. Subsidi ini adalah tujuannya untuk membantu golongan berpendapatan rendah yang kurang berkemampuan. Namun sejak sekian lamanya subsidi ini turut dinikmati oleh golongan yang berkemampuan. Saya meneliti ucapan beberapa ahli yang berhormat yang agak skeptikal dengan apa yang cuba dibawa oleh kerajaan pada hari ini. Saya merasakan bahawa kita sepatutnya sambut baik langkah ini. Kita nak membantu orang yang susah. Kita tengok contohnya, penyasaran semula subsidi elektrik. Top 10% menikmati sehingga 50% subsidi elektrik ini bila kita laksanakan secara pukal. Malah dengan penjimatan 4 bilion ini akan diberikan semula, akan disalurkan secara langsung kepada golongan yang rentan, khususnya golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Dan bukankah ini lebih baik dibanding dengan subsidi pukal? Saya tahu ada yang kurang berpuas hati seolah-olah kerajaan menganaktirikan golongan mahakaya yang menyumbang kepada negara. Tapi percayalah, government intervention seperti ini adalah satu kewajipan, terutamanya bila kita sedang cuba keluar dari kegawatan ekonomi. Untuk membidas hujah mengatakan kita tidak memberi perhatian kepada golongan-golongan kaya ini, terutamanya bila kerajaan mengumumkan capital gain tax dan penarikan subsidi pukal. Kita perlu ingat berapa peratuskah rakyat kita yang susah, dan selama ini kekayaan itu diambil daripada hasil jerih keringat warga golongan miskin di negara kita yang tercinta ini. Tuan Yang di-Pertua, di dalam ikhtiar 5 bajet yang lepas untuk kerajaan memperkasakan PMKS, kerajaan telah memperuntukkan 44 bilion ringgit untuk usahawan PMKS, 1.4 bilion untuk peralatan dan permis penjaja, 720 juta untuk wanita dan golongan belia. Ini saya ingin menekankan dan ingin saya berkongsi di sini bahawa di Sungai Petani sekarang ini sudah pun menjadi suatu hub anak muda. Anak muda di Sungai Petani telah mula kreatif dan telah mengadakan scene kopi-kopi jalanan, dan ada jualan-jualan bandel, jualan-jualan kraft tangan dan sebagainya. Ini adalah kreativiti anak muda, dan kreativiti ini kita perlu mengangkat dan memberikan ruang dan peluang untuk mereka terus berkarya dan memajukan diri mereka. Dan pada akhirnya golongan anak muda ini tidak hanya semata-mata mengharapkan kepada subsidi kerajaan, tetapi golongan dan generasi anak muda inilah yang nantinya akan menjadi pemacu atau yang akan memberikan pulangan lumayan untuk negara kita. Dan insya-Allah saya harapkan anak-anak muda di Sungai Petani akan memulakan perkara ini dan akan menjadi contoh di tempat-tempat lain. Tuan Yang di-Pertua, di kawasan Sungai Petani juga tidak kurang aktiviti pertanian dan perikanan. Bila mana Perdana Menteri mengumumkan bahawa harga lantai belian padi akan dinaikkan kepada RM1,300 per metrik tan, itu sudah tentu menjadi berita gembira buat para pesawah. Dan saya harap dengan semua subsidi ini akan menjadikan negara kita lebih mantap, lebih hebat,
dan semua golongan akan terpelihara, dan pada akhirnya belanjawan yang berani dan manusiawi ini akan dinikmati oleh golongan yang benar-benar disasarkan, dan inilah yang kita inginkan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sungai Petani menyokong penuh Belanjawan Madani 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani.